الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى الآخر الآية. وقال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Alhamdulillah, pertama sekali yang saya kasihi, yang berbahagia Tuan Mengurusi Majlis, yang saya hormati barisan pegawai tadbir Masjid At-Taqwa Durian Bugung, dan yang saya sayangi sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Saya rasa kali yang ketiga saya di masjid ini. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita termasuk di dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah. Tetapi dalam hadis itu Rasulullah menyatakan tentang pemuda. Walaupun zaman muda kita tidak dapat duduk di dalam hadis itu, tetapi Allah berikan kita ruang dan peluang serta masa pada zaman usia kita sekarang. Kita sangat-sangat berharap dengan Allah, dengan rahmat Allah. Di antara salah seorang yang mendapat naungan arasy Allah, iaitu mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan walaupun kita tidak duduk di dalam golongan rajulun, kata Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar, apabila seseorang yang telah sampai umurnya 40 tahun, maka ia tidak dikirakan pemuda lagi, dia dikira orang tua. Maknanya orang yang umur 40 ni kategori orang tua. Kalau ikut hadis ini kita tak masuk dah. Saya tak masuk, tuan-tuan tak masuk. Tapi kita berharap dengan rahmat Allah, maka rahmat Allah ini mengatasi segala-galanya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat pada hari ini sekarang, dan apa yang saya dapat, saya hadir di masjid tuan-tuan, adalah dengan rahmat Allah. Bukan sebab tuan-tuan atas jemputan ataupun atas apa sekalipun, tetapi disebabkan kehendak daripada Allah. Kalau Allah tak mahu kita bertemu, tetap tak akan berlaku pertemuan ini. Dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika tidak ada dalam kehendak Allah, buatlah bagaimana pun, kita caralah macam mana pun, tidak akan terjadi, melainkan ada di dalam kehendak Allah. Sebab itu kadang-kala apa yang kita nak tak dapat, sebab tidak ada dalam kehendak Allah. Tetapi jika telah ada dalam kehendak Allah, maka Allah akan permudahkan urusan tersebut. Maka inilah hebatnya Allah, sayangnya Allah kepada kita semua. Pernah ada orang tanya kepada saya, Masya Allah Ustaz, apa hikmahnya umur tua ni? Sehingga kan Nabi khabar kepada kita bahawa umur tua ini adalah umur rahmah. Umur tua ini adalah umur maghfirah, umur keampunan, umur rahmah. Kemudian ditanya dengan saya tentang hadis yang mana tentang pintu taubat itu ditutup. Dua keadaan pintu taubat itu ditutup, iaitu tatkala nyawa sampai di gara-gara. Yang keduanya apabila matahari itu terbit di sebelah barat.
Dan Allah bagi kita umur tu. Kalau kita lihat, pintu taubat itu ditutup dalam dua keadaan: apabila nyawa sampai di ghargharah, dan apabila matahari terbit di sebelah barat. Sayangnya Allah kepada kita, ditangguhkan akan penutupan pintu taubah itu begitu lama. Walaupun nyawa telah berada di perut. Orang nak sakaratul maut ni tuan-tuan, berombak, kita tengok perut dia berombak tuan-tuan. Allah tak tutup lagi pintu taubat. Allah masih bagi peluang untuk kita balik kepada Allah. Sampai di dada, berombak dada. Allah tak tutup lagi. Aku masih lagi bagi kepada kamu peluang itu. Sehingga kan nyawa itu sampai di ghargharah, barulah pintu taubat itu ditutup. Maka kata ulama, apabila nyawa itu melalui di antara dua mata, tak keluar lagi. Sedang ia melalui roh itu, melalui di antara dua mata, ketika itu ditasawurkan, digambarkan di manakah tempat kita. Jika kita ni orang yang baik, maka Allah digambarkan kepada kita jannah dia. Jika kita ni orang yang fasik, maka digambarkan neraka Allah tempat kita tatkala itu. Masa itulah tuan-tuan, tidak ada penyesalannya dalam kehidupan ini. Sebab peluang itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah rahman Allah. Allah bagi kepada kita umur tua. Langsung dikatakan, dikabarkan kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa umur tua ini adalah umur rahmah. Sebab itu lazim kalau kita lihat, ramai orang yang berumur ni berada di dalam rumah Allah dibandingkan dengan orang yang muda. Sebab rahmat Allah. Sebab itu kalau kita lihat, Masya Allah Tabarakallah, maka umur tua ini adalah dikatakan adalah umur maghfirah, umur keampunan. Waktu tua inilah Allah datangkan kepada kita sedikit penyakit. Kalau hendak dibandingkan dengan penyakit para anbiya, kita tak sanggup tuan-tuan. Nabi Ayub alaihissalam, Allahu Rabbi. Kalau kita lihat sakitnya para ulama, Allah ya Karim. Tapi Allah bagi kepada kita sedikit daripada itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang di dalam keadaan yang sakit diampunkan dosanya setiap hari, kata Nabi. Dibagikan rahmat kepada dia setiap hari. Nak digambarkan kepada kita punya sayangnya Allah kepada kita. Allah sayang kepada kita. Lalu bagaimanakah cara untuk aku memberikan rahmat aku? Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan dibagikan asbab sakit itu, diampunkan segala dosa kita setiap hari, dikifarahkan segala kesalahan kita, sehingga kita dapat balik kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Sebab itu zahir kita balik bersih tuan-tuan. Orang mandikan kita, orang sabunkan kita. Dan pernah orang tanya saya, Ustaz, kenapa orang tutup telinga kita? Orang tutup dua lubang hidung kita. Orang tutup mata kita. Orang tutup mulut kita. Mayat ini tuan-tuan, Masya Allah, sebelum ia dimandikan orang ikat daripada dagu sampai kepala dengan kain. Orang tanya saya, tuan-tuan, kalau kata kita tanya orang mandi mayat, dia kata tak nak bagi mulut terbuka. Apabila disebutkan oleh ulama saat kematian itu, kematian inilah awal akhir dunia dan awal akhirah. Baru kita duduk pada permulaan akhirah. Dalam surah Yasin Allah menyatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami tutup kunci mulut mereka.
Allah tutup mulut-mulut mereka. Allah gambarkan kepada kita tentang alam akhirah itu. Di dunia telah digambarkan kepada kita, kamu tidak boleh lagi untuk berkata-kata kerana dagu kamu telah diikat. Mulut kamu tidak boleh dibuka. Maka ini yang aku gambarkan dalam surah Yasin. Maka di dalam dunia Allah tunjukkan tentang jasad kita itu sebagai i'tibar, bahawa di akhirat esok tidak ada tali untuk diikat. Siapa yang mengikat? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ikat mulut kita, Allah kunci mulut kita, tetapi yang berkata pada ketika itu adalah anggota-anggota yang lain. Bagaimana kita nak tipu Allah tatkala itu? Kaki kita bercakap, ya Allah, dulu zaman muda aku ke sini, aku ke sana. Ya Allah, tangan ini menjadi saksi, aku begini dan aku ambil ini dan aku buat ini, ya Allah. Maka tidak ada satu penafian. Tatkala itulah ini yang digambarkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah, yang mana kita akan menangis teresak-esak di hadapan Allah sehingga akan keluar air mata darah. Orang yang fasik ini tidak ada ruang lagi tempatnya. Tapi tuan-tuan, malam ini kita nak menyatakan tentang kasih dan sayang Allah kepada kita. Kalau ikutkanlah kita punya masa silam, maka nescaya kita tidak berhak untuk duduk di dalam masjid. Kalau dilihat masa silam kita, tidak akan dibenarkan kita untuk masuk di dalam masjid ini, duduk di dalam rumah Allah. Tetapi sebab rahman Allah, maka Allah tidak melihat akan masa silam kita dan siapakah kita. Walaupun kamu itu adalah seburuk-buruk makhluk Allah, tetapi setelah engkau kembali kepada Allah, maka siapa pun layak untuk berada di dalam rumahku. Semua orang layak. Itulah pernah saya cerita dengan tuan-tuan kisah Atabatul Ghulam. Atabatul Ghulam ini seorang pemuda yang terlalu jahat. Dia zaman mudanya, Masya Allah, zaman silamnya, kehidupannya dengan ia minum arak, dia bunuh orang dan sebagainya, tuan-tuan. Satu hari Allah memberikan ia hidayah. Lalu ia bertemu dengan seorang awliya illah dan seorang ulama yang besar, yaitu yang bernama Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri berada di dalam masjid, dia jumpa dengan Hasan Al-Basri. Wahai Syekhul Kabir, wahai Syekh yang besar, aku hendak bertaubat kepada Allah. Maka katanya Hasan Al-Basri, apakah dosamu wahai Atabatul Ghulam? Atabatul Ghulam ceritakan tentang dosanya, tuan-tuan. Lalu apa kata Hasan Basri? Wahai pemuda fulan bin fulan, keluar kamu daripada majlis ini. Jahatnya Atabatul Ghulam sehingga dihalau oleh Hasan Al-Basri. Kamu tidak layak untuk duduk di dalam rumah Allah. Jahatnya, hebatnya kemaksiatan yang dilakukan oleh Atabatul Ghulam. Tuan-tuan, Masya Allah, Atabatul Ghulam, tuan-tuan, keluar daripada majlis Hasan Al-Basri. Lalu ia bawa diri kepada di atas satu gunung, dan dia mengadu dengan Allah. Allahumma in kunta qabilta taubati. Ya Allah, kalau kau terimalah taubat aku, wa ghafarta haubati, dan kau ampunkan semua kesalahan aku. Atabatul Ghulam minta 3 perkara. Yang pertama kata Atabatul Ghulam, akrimni bil ilmi wal Quran. Muliakan aku ya Allah dengan ilmu dan Al-Quran. Yang kedua, dia kata apa? Muliakan aku ya Allah, akrimni bihusni sauti wan nakmah hatta man sami'a qiraati yazdadu riqatan fi qalbihi in kana qasiyal qalb. Bagi aku suara yang sedap. Kalau orang dengar suara aku, lembut hati dia walaupun hatinya keras. Yang ketiga dia minta, akrimni birrizqi halal warzuqni min haitsu la ahtasib.
Rezeki kepada aku rezeki yang halal, dan aku tidak payah usaha ya Allah dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini Atabatul Ghulam. Allah kurniakan ketiga-tiga perkara ini kepada Atabatul Ghulam. Maka bertahulah Atabatul Ghulam bahawa dosanya telah diampunkan oleh Allah. Di dalam kitab Sirajul Talibin atau Melayunya Minhajul Abidin, apa kata ulama? Di antara tanda dosa kita diampunkan oleh Allah ada tiga perkara. Yang pertama, difahamkan dengan hukum hakam agama. Kita tahu Allah bagi kita duduk di dalam majlis ilmu, Allah bagi kita faham dengan hukum hakam agama. Yang dulu kita tidak tahu, kita jadi tahu. Yang keduanya, dibukakan kepada kita pintu kebaikan. Allah mudahkan urusan kita buat baik. Tuan-tuan, semua orang lalu zaman muda. Saya lalu zaman muda dan tuan-tuan lalu zaman muda. Masa zaman muda kita dulu, Allahu ya Karim, kita nak pergi masjid pun susah, kita rasa berat. Kita nak buka Quran pun Allahu. Kita nak zikir pun Masya Allah. Tetapi setelah kita dapat hidayah, kita diberikan keampunan oleh Allah, kita mula ringan untuk buat baik. Maka ini tanda dosa kita mula diampunkan oleh Allah. Yang ketiganya, apa kata ulama? Iaitu rasa manis di dalam berbuat kebaikan. Kita buat baik rasa seronok, Masya Allah, rasa sedap, Masya Allah. Kemudian disebut pada ulama yang lain, antara dosa kita diampunkan oleh Allah, tandanya ditambah oleh ulama, kita merasa bosan dengan keduniaan. Kita mula dah bosan tuan-tuan dengan keduniaan dan kemaksiatan. Dulu kita rajin pergi tempat-tempat hak yang lara, Allah kurangkan. Allah mula kurangkan, kita dah mula bosan. Boa kita kata. Kita mula dah dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tandanya bahawa dosa kita mula diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan, iaitu tanda seseorang hamba yang dikasihi oleh Allah. Kita tengok tanda ni. Kalau ikut di sini, dalam catatan saya disebutkan oleh ulama ada 17 tanda. Kalau kita cepatkan, insya-Allah habis sampai 8.30 insya-Allah. Tak adalah sampai saya puas tuan-tuan. Pengurusi kata bagi masa ustaz sampai ustaz puas. Saya tak adalah ngajar gitu, saya tengok ke tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pakat lena belaka, saya bercakap pun tak ada manfaat juga. Sebab guru saya kata gini, dia kata mengajar ni ibarat kita mengisi air. Dia kata mengajar ni ibarat kita isi air dalam satu bekas. Dia kata kalau mu tengok bekas ni dah mula penuh, kata dia, bor dulu, berhenti lah. Nanti orang akan guna bekas tu, bila kurang isi semula. Jadi saya nak tengok bekas tu bila dah penuh nanti, saya berhenti lah tuan-tuan. Kalau saya tengok dah berasa penuh lagi, saya jalan lagi. Tengok rasa dah rasa macam penuh tuan-tuan, maknanya tahu orang yang mengajar ni dia kenal penuh tak penuh. Baik. Maka tanda Allah sayang pada hambanya yang pertamanya, Allah memberikan kita ujian dan cobaan. Itu tanda Allah sayang. Kenapa tuan-tuan? Firaun ni bersin pun tidak, demam pun tidak. Kita Allah bagi sakit, tanda Allah ingat kita. Firaun ni Allah benci sangat, sampai Allah tak bagi dia sakit. Kita Allah bagi sakit, tanda Allah ingat kita. Sakit lutut pun sakit tuan-tuan.
Saya tak kencing manis, darah tak tinggi, tapi lutut sakit. Tanda Allah ingat kita. Sebab sakit ini datang daripada Allah. Maka bila Allah ingat kita, ketika itu kita sebut, Allahu Rabbi, kau masih sayang aku sebab engkau tidak tinggalkan aku. Yang paling kita takut iaitu apabila Allah tinggalkan kita. Dia bagi kita dunia, tuan-tuan. Sebab itu kata ulama, dunia ni Allah akan bagi pada semua orang. Orang yang saleh, orang yang kafir, Allah bagi. Tetapi bezanya iaitu orang yang saleh ini apabila ia dapat keduniaan nikmat ini, dia makin dekat dengan Allah. Orang yang kafir, dia apabila dapat nikmat, dia makin jauh dengan Allah. Dia lalai, dia tak ingat siapa pemberi nikmat itu. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Sebab apabila kita lalai dan jauh, nama je istidraj. Istidraj ini, tuan-tuan, Masya Allah, iaitu kita dapat nikmat tetapi kita tak ingat Allah. Kita mula tak ingat Allah. Orang tanya dengan saya, Ustaz, akhir ini tengok berlaku macam-macam. Saya jawab satu je. Allah nak kiamatkan dunia ni. Tentang perasan tak? Sekarang orang mati, semua mati tiba-tiba. Dulu kalau kita lihat, kita tahu dah, kita terasa tak terkejut kalau orang ni mati. Sakit lama dah kan. Sekarang ni mati dah. 3 hari lepas baru saya jumpa dia. Nampak tak? Tuan-tuan, apa yang Nabi sebut itu adalah ada dalam hadis tentang apabila sampainya hampir kiamat. Bila hampir saja kiamat, maka akan berlakunya kematian yang tiba-tiba ataupun kematian yang mengejut. Tu saya kata Allah sayang kat kita. Lalu didatangkan ulama. Saya pernah bagi tuan-tuan ayat surah At-Taubah 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ulama kata siapa yang beramal dengan At-Taubah 128 129, nescaya dia tidak akan mati secara mengejut. Apa tanda kalau dia nak mati? Maka dilupakan akan ayat ni. Maka ulama kata saat dia lupa itu dia kira 40 hari semasa dia lupa. Dia aman. Tuan-tuan aman. Saya alhamdulillah tuan-tuan hampir 30 tahun dah saya amal laqad ja'akum. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita lupa, kita kira. Kalau hari ini saya lupa, saya kira 40 hari. Tapi alhamdulillah maghrib tadi saya tak lupa lagi. Maknanya tak mati lagi. Al-ulama warasatul anbiya. Kenapa ulama ni dia letak begitu? Sayangnya kita. Sebab Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal dia akan lawan hawa nafsu dia dan dia akan beramal pada barang selepas daripada kematian dia. Dia akan beramal. Ini orang berakal. Sebab apa dia beramal pada barang selepas kematian dia? Sebab kematian itulah hakikat kehidupan. Hakikat hidup kita akhirat, bukan dunia, tuan-tuan. Dunia ni kita nak tinggal. Masya Allah, yang pertama. Yang kedua, iaitu ia terjaga dari kehidupan di dunia. Dia sedara bahawa sebenarnya hidup di dunia ni bukan hakikat kehidupan. Sebab itu kita dalam dunia ni ada benda yang kita bosan. Kita makan bosan,
Berjalan jadi bosan, pakaian jadi bosan. Betul tak tuan-tuan? Dulu zaman muda kita, kalau tiap-tiap hari raya wajib tukar baju tak? Sekarang tak berasa dah. Tak berasa nak ah. Tak ada baju baru, tak apa, dah tua dia kata. Kan? Abah tak ada baju baru pun tak apa, dia kata. Abah dah tua dah. Tak ada baju pun, tak ada baju baru pun abah raya juga. Mana? Sebab apa bosan tuan-tuan? Sebab dunia. Akhirat tak bosan. Nikmat yang tidak bosan adalah nikmat akhirat. Ini yang kata akhirat. Kita takkan bosan dengan akhirat. Tuan-tuan, siapa pernah bosan dengan puasa Ramadan? Allah. Dia dapat nikmat puasa ni, kita rasa kita tunggu lagi Ramadan. Kenapa Ramadan ni lambat sangat? Kalau boleh setiap tahun, setiap bulan itu Ramadan, kata orang yang beriman. Betul orang yang salah, datang Ramadan dia gembira sangat, dan apabila sampai saja akhir Ramadan dia nangis. Sebab apa? Dengan Ramadan ni aku boleh jadi baik. Aku rasa Allah tak puas je, Masya Allah. Ini yang dikatakan iman. Tu semalam kuliah saya sebut, dunia ni tuan-tuan semua nak kena pulang balik. Semua nak kena pulang balik. Kita mati tuan-tuan, jasad kita pulang balik dah tuan-tuan. Kita bagi balik. Asal kejadian jasad ini daripada tanah. Lalu kita hantar balik, ya Allah, badan aku ni aku pinjam, lalu aku bagimu balik. Hantar tempat di mana dijadikan jasad, maka diletakkan di dalam tanah semula. Barang pinjam, hantar balik, bagi balik ke Allah. Semua bagi balik ke Allah. Aku tinggal, aku tak boleh bawa. Sebab akhirat ada jasad baru, jasad akhirat. Masya Allah. Dia bagi isteri yang baru, harta yang baru, kenderaan yang baru, rumah yang baru. Bila Allah sayang kita, Allah jagakan kita daripada kehidupan dunia. Dia bagi kita sedar. Kemudian Allah bila sayang kita, Allah bagi kita kebaikan dan kesalehan. Allah bagi kita amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat ila al-akhir al-ayah. Beriman saja tak cukup. Tanda orang beriman, dia buat amal saleh. Tuan-tuan, kita nak apa? Kita kena minta dengan Allah. Betul tuan-tuan, kalau nak dapat kemudahan, jangan tinggal surah Insyirah. Tuan-tuan jangan tinggalkan Alam Nashrah sehari semalam 25 kali. Allah mudahkan seluruh perkara tuan-tuan, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat Allah muliakan. Ya. Baik itu tuan-tuan, kenapa kita lihat orang alim, Masya Allah, Tok Guru kita yang dulu-dulu, kita tengok hati dia senang aja. Tok Guru dulu, bukan Tok Guru sekarang. Tok Guru kita dulu-dulu kan. Orang tua-tua ni, Tok Guru kita dulu-dulu lah. Tengok muka dia senang, tak ada masalah. Sekarang Masya Allah, semua masalah orang cerita dalam Facebook. Ya. Orang tak bayar hutang pun cerita dengan orang. Gaduh dengan bini pun cerita dengan orang. Dulu Tok Guru senang. Pasal apa? Pasal orang alim dulu, alim yang bergantung dengan Allah. Hati dia sentiasa ada Allah. Lepas tu kita tengok orang yang bersama Allah, sentiasa dengan Allah, hidup dia tenang. Tenang, Masya Allah. Sebab apa? Apa-apa dia akan minta dengan Allah. Sebab
Ini yang dikatakan bertuhankan Allah. Kenapa dia bertuhankan Allah? Kenapa dia bergantung dengan Allah? Dia yakinlah Allah bersifat dengan istighna dalam tauhid. Apa dia istighna? Allah Maha Kaya. Maka tiap-tiap yang miskin mesti bergantung kepada si kaya. Siapa yang kaya? Allah. Kalau ada hati ni tuan-tuan, seronoknya. Itu Imam Ghazali suruh cari hati ni. Imam Ghazali kata, carilah hati. Macam mana nak cari? Carilah dengan zikir dan Macam mana nak cari dengan jalan zikir dan Quran? Kita baca Quran, hati kita rasa apa? Kita baca Quran, tuan-tuan, kalau baca tentang qiyamah, tentang akhirat, menangis tak mata kita? Menangis tak? Kita buka Quran, tuan-tuan, tuan-tuan baca Quran, nitik tak air mata tuan-tuan ketika tuan-tuan baca Al-Quran? Maknanya tuan-tuan ada hati. Tuan-tuan zikir, tuan-tuan sebut nama Allah, menangis tak mata tuan-tuan? Kalau air mata tuan-tuan boleh jatuh, maknanya tuan-tuan ada hati, saya ada hati. Tapi kalau kita zikir, kita tak rasa apa, kita baca Quran, kita tidak rasa apa-apa, bermakna hati kita telah hilang. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka mintalah kepada Allah akan hati yang baru. Apa hati yang baru? Iaitu hati yang bersih. Mana hati yang bersih? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang tenang, hati yang sejahtera. Hati inilah semayang sejahtera, zikrullah sejahtera, sebut nama Allah seronok. Kita dah dapat hati pada sisi Allah. Tuan-tuan, Allah sayang dengan kita, tuan-tuan. Hati yang kadang-kadang saya duduk sorang-sorang fikir zaman-zaman kita dulu, sedih juga, tuan-tuan. Apa yang Allah bagi kita sekarang, rasa macam kita tak layak, tuan-tuan. Tapi rahmat Allah atas kita, Allah bagi kita Allah, ya Allah, sebabkan sayang Engkau kepada kami, ya Allah, Engkau kutip kami daripada lembah kejahatan dan kemaksiatan, lalu Engkau letakkan kami di dalam tempat yang paling mulia. Itu kadang-kadang, Masya Allah, kenapa orang jahat ajak pergi umrah dia takut, tuan-tuan? Ya tak? Dia ni jahat. Orang debel ajak pergi umrah, takut, Masya Allah. Dia kata takut lekat kaki di Baitullah, di Kaabah, di Masjid Haram. Nampak? Takut. Itu yang bila dia pergi sana tak berlaku apa-apa. Allah sayang aku rupanya. Nampak tak? Yang tu dia sampai sana tu menangis, dia tersesak. Dia katanya rupanya Allah sayang aku. Dan sebenarnya dia tak nampak kasih sayang Allah kepada dia selama ni. Baik. Dan apa tanda Allah sayang kita? Masya Allah. Yang keempat, difahamkan kita dengan hukum hakam agama. Alhamdulillah, kita dapat duduk di dalam majlis pada malam ini. Mudah-mudahan tanda Allah sayang kita. Kenapa? Sebab kita nak kenal Allah. Kenapa kita nak kenal Allah? Supaya besok apabila malaikat bertanya kepada kita, siapa Tuhan kamu? Kita boleh jawab balik, Allah Tuhan aku. Kelima, adanya kelembutan hati. Allah sayang kita, Allah bagi kita hati yang lembut. Hati yang lembut ni apa dia, tuan-tuan? Ke macam
Hak yang orang panggil sotong-sotong apa? Oh, lembut itu bukan. Itu badan lembut. Pondan, orang panggil pondan. Bukan, itu pondan. Hati yang lembut, hati yang sentiasa ingat Allah. Hati yang lembut, hati yang sentiasa tersentuh dengan Allah. Ini hati yang lembut. Ya. Malam ni saya akan bagi 2 wirid. Wirid lutfu dengan tuan-tuan. Tapi sama ada zikir ini, wirid ini hak tuan-tuan atau bukan, itu hak Allah. Guru saya kata, setiap apa yang kau dapat dan kau dengar tak semestinya harta engkau, dia kata. Saya tanya macam mana pula tuan? Apa yang kau dengar, yang tu rezeki engkau, tetapi bukan milik engkau. Ada memang rezeki engkau dan menjadi milik engkau. Baik. Contoh gini tuan-tuan, kita ada 100 ringgit. Semua ke kita punya? Tak. 10 ringgit kita bagi ke tokek Shell. Dah itu. 10 ringgit kita bayar ke LPT 2. Nak pergi ke Mamang. Hak kita punya tuan-tuan, hak kita pergi beli nasi dagang. Tu pun belum jadi milik kita. Setelah kita makan nasi dagang, baru jadi milik kita. Selagi tak makan nasi dagang, kadang-kadang kita pergi beli dah nasi dagang. Sampai di tengah jalan, jumpa saing lama. Kita beli pula nasi dagang kita beli, ke dia tak boleh juga jadi milik kita. Begitulah ilmu ni tadi. Kita dengar, tetapi kata ulama, kita tak boleh beramal. Maka ilmu itu tidak menjadi milik kita, tetapi rezeki kita. Bila tak tahu. Bila dia menjadi milik kita, wallahu alam. Kadang-kala yang kita belajar 20 tahun dulu, sekarang baru kita beramal. Tak? Mana 20 tahun dulu dah aku tahu benda ni. Lah ni baru kita boleh beramal. Mujur lah ni. Kalau sampai mati, maka bukan menjadi milik kita. Kita tunggu sekejap tuan-tuan Aisyah. Syah. Oh, betul ni. مرحبا بالقائلين عليهم الصلوات مرحبا وأهلا الله.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya rasa wirid ni saya pernah bagi kat tuan-tuan kot. Bila saya dengar azan ni saya teringat siapa yang membaca, siapa yang dengar azan, lalu pada permulaan azan dia jawab dengan, dia baca wirid ni, marhaban bil qailina adla wa bis salawati marhaban wa ahla. Baru dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Allah akan memberikan kepadanya 1000 rahmah, dan Allah akan ampunkan dosanya 1000 dosa. Kalau kita fikir banyak sangat rahmat Allah atas kita, tapi tak semua orang dapat mengutip rahmat-rahmat ini. Saya akan ulang balik doa ni tuan-tuan. Tiap-tiap kali kita dengar azan, bila Bilal mula saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kita jawab marhaban bil qailina adla wa bis salawati marhaban wa ahla. Marhaban bil qailina adla wa bis salawati marhaban wa ahla. Marhaban bil qailina adla wa bis salawati marhaban wa ahla. Baru kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar memang mudah tuan-tuan, tapi jika memang milik kita, kita akan ingat setiap kali azan. Dengar saja azan, terus kita jawab marhaban bil qailina adla wa bis salawati marhaban wa ahla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berikan kita 1000 kebaikan, 1000 rahmat, dan Allah ampunkan 1000 dosa kita dan 1000 kesalahan kita. Tuan-tuan, kalau 5 kali azan Allahu Rabbi, dosa kita bukan sikit, dosa kita banyak. Dosa kita bukan 1000, dosa kita banyak. Banyak, tidak ternilai. Maka apa yang kita buat ni mengharap rahmat Allah. Tu je tuan-tuan. Baik. Orang yang Allah sayang, Allah bagi kelembutan di dalam hati dia. Bila Allah lembutkan hati dia, maka mudah untuk dia buat baik. Macam mana nak lembut hati? Antara disebabkan hati yang keras, kata ulama, dosa. Dosa ni hati keras. Antara disebabkan hati yang keras, ketawa yang banyak, suka yang banyak. Jadi bagaimana nak minta hati lembut? Salah satunya dengan doa. Malam ni saya bagi 2 wirid al-lutfu. Saya akan baca satu wirid ni 3 kali, 3 kali.
InsyaAllah lepas ni kita akan sampai yang ke-8. Lepas tu saya berhenti. Sampai 8 je malam ni insyaAllah. Sebab saya tengok bekas ni nak mula penuh. Dia nak mula penuh, dia jadi membazir. Tak? Kita bubuh juga, dia penuh. Ya, jadi membazir lah. Dia tak jadi manfaat. Jadi habis buang ke tanah belaka. Jadi tanah yang basah. Baik. Dan saya baca satu wirid ni 3 kali. Yang pertama, wirid yang pertama. Ya Latifu lam tazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latifu lam tazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latifu lam tazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latifu lam tazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latifu lam tazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latifu lam tazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Minta dengan Allah lembutkan hati kita. Kedua, Ya Latifan bizatihi, Ya Latifan bisifatihi, Ya Latifan biaf'alihi. Ultuh bina Ya Latif, Ya Halim, Ya Khabir. Ya Latifan bidhatihi, Ya Latifan bisifatihi, Ya Latifan biaf'alihi. Ultuh bina Ya Latif, Ya Halim, Ya Khabir. Ya Latifan bidhatihi, Ya Latifan bisifatihi, Ya Latifan biaf'alihi. Ultuh bina Ya Latif, Ya Halim, Ya Khabir. Minta dengan Allah, Ya Allah, lembutkanlah hati aku. Lembutkanlah hati aku, Ya Allah. Lembutkanlah hati aku. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita semua nak balik jumpa Allah. Apa yang kita buat sekarang adalah semata-mata nak jumpa dia. Semayang nak jumpa dia. Dunia pun kita buat kerana nak jumpa dia. Semua perkara yang kita buat kerana nak jumpa Allah. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi kan.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kita semua nak jumpa Allah. Tuan-tuan, kalau kita nak jumpa Allah, tentu kita dah siap-siap dari sekarang. Tapi kalau orang yang dia tak mau jumpa Allah, ni yang Nabi sebut dalam hadis akhir zaman, umat aku akan ada dua penyakit. Satu, takutkan mati. Dua, sayangkan dunia. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, dia mula dah dia mula rasa dia dah tak takut mati dah. Dia siap-siap untuk mati dah. Dia dah bersedia untuk temu Allah. Sebab apa dia siap untuk bertemu dengan Allah? Sebab dia rasa rindu dengan Allah. Kata Allah bagi kita semayang, Isra Mi'raj, Nabi menghadap ke hadrah Allah. Macam mana nak rasa dapat menghadap hadrah Allah lagi? Lalu Allah bagi ke kita solat. Itu dalam kitab Minyatul Musalli, kata Nabi, semayang itu menyejukkan mata hatiku. Itu Syekh saya pernah pesan, kalau ada masalah sujudlah. Kalau ada masalah semayanglah. Sebab ketika itu kita sedang menghadap Allah. Ini yang dikatakan orang yang rindu ke hadrah Allah. Tuan-tuan, kalau kita rindu dengan Nabi, kita akan pergi Madinah. Kita rindu dengan Rasulullah. Kita pun kumpul duit, kita pergi Madinah. Sampai Madinah, kita terus pergi ke makam Rasulullah. Kita tak sabar dah, kita bagi salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya safiyallah. Kita tak sabar dah. Kita duduk depan makam Rasulullah seolah-olah kita tidak mahu tinggalkan Rasulullah itu. Sampai kita dihalau oleh orang Arab yang jaga makam Nabi. Amshi, 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 amshi. Jalan, 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 jalan. Amshi, amshi ya haj. Amshi ya haj. Kata. Kita seolah-olah kita tak nak lepaskan. Orang tanya kita, kenapa engkau datang makam Nabi? Kami rindu dengan Nabi Muhammad. Kenapa engkau datang Madinah? Kami rindu dengan Rasulullah. Kita datang, kita buang duit kita, tuan-tuan. Bukan 100, 5,000, 6,000. Dulu tahun 90 kita buat umrah 1,500. Saya mutawif dulu, tuan-tuan, 15 tahun. Umrah 1,500 dulu. 1,500. Paling tinggi 1,900. Sekarang nak pergi Madinah 7,000, 6,000. Ada. Tapi Allah tahu dah lagi ramai orang pergi. Tapi macam mana jalannya kita nak lepas rindu dengan Allah? Dengan Nabi kita tahu, kita pergi Madinah kan? Macam mana nak lepaskan rindu dengan Allah? Semayanglah. Panggillah Allah Ta'ala. Seru Allah. Kata Nabi, orang yang rindu kepada seseorang, dia sentiasa memanggil-manggil namanya. Kalau kita rindukan Allah, kita panggil Allah. Kita bangun tengah malam, kita panggil Allah. Tuan-tuan nak panggil dengan nama apa?
Tuan-tuan nak panggil dengan nama Ya Latif, tuan-tuan panggil lah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tuan-tuan panggil lah. Tuan-tuan rasa nak panggil dengan nama Ar-Rahman, tuan-tuan panggil lah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, irhamni. Kita panggil lah. Tuan-tuan nak panggil dengan apa? Tanda tuan-tuan rindu dengan Allah. Ini sebenarnya tanda iman. Kemudian siapa dia lagi? Orang yang tanda Allah sayang, apa Allah bagi tuan-tuan? Allah mudahkan melaksanakan ketaatan. Dia mudahkan kita buat baik. Kita buat baik, dia mudahkan. Tanda Allah sayang kita. Tapi kalau Allah susahkan kita buat baik, kita kena balik dengan Allah. Bila kita nak buat baik, Allah susahkan. Tapi bila kita nak buat jahat, Allah mudahkan. Mudah je nak buat jahat. Kita nak umpat orang, mudah aja. Tapi kita nak zikir, Allah susahnya. Kenapa ni? Kita nak cakap benda lara, mudah. Tapi kita nak baca Quran, kita nak zikir, kita nak ingat Allah, susah. Kita kena tanya, Ya Allah, kau tak sayang aku ke? Ya Allah, kenapa aku susah buat baik, tapi aku senang buat jahat? Kau tak sayang aku ke, Ya Allah? Kena tanya Allah. Kau tak sayang aku ke, Ya Allah? Kalau tuan-tuan kita buat baik susah, tapi buat jahat senang, ini yang paling kita takut. Sebab apa? Sebab sana bukan sebab sini, tuan-tuan. Kat sini kalau kita jahat orang tak tahu. Tapi kat sana semua orang tahu. Kat sini kalau kita duduk Terengganu, kalau kita nak buat jahat, kita boleh pergi Kuala Lumpur. Kita boleh pergi Thailand. Tapi di sana semua orang tahu dan kita tak boleh lari daripada Allah. Semua orang tengok jahat kita. Dan kita tak boleh lari daripada semua orang menyaksikan kejahatan kita. Jahat kita daripada muda ditengok semua orang. Walaupun kita dalam dunia kita seorang guru agama sekalipun, walaupun kita seorang yang ada ilmu dan sebagainya, tapi kita takkan pernah buat jahat, tuan-tuan. Sebab itu di Yaumul Mahsyar digambarkan kepada kita semua orang itu bertelanjang dan tidak ada berpakaian. Lalu ditanya kepada kita, apakah orang tidak malu ketika itu dalam keadaan yang berbogel? Kita dah tak fikir dah tentang kita telanjang, dah tak malu dah. Tapi waktu itu kita akan malu. Semua orang tengok jahat kita. Dan semua orang kata, ya ke orang ni macam ni? Kita tak boleh nak berlindung daripada semua orang, semua makhluk di dalam dunia ini menyaksikan kejahatan yang pernah kita buat dalam dunia. Lalu ditanya, macam mana besok kita nak cakap dengan Allah? Dan pernah orang bertanya kepada ulama, wahai Syekh, boleh tak semua jahat-jahat ini dipadam daripada disaksikan oleh semua orang? Ulama kata boleh, jika Allah dah ampunkan dosa kita.
Jika Allah ampunkan dosa kita, ketika itu barulah rekod-rekod itu Allah hapuskan. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Ini yang kita takut. Malunya kita ketika itu. Itu dalam tafsir Jalalain disebut tentang tafsir ayat walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kita semua tak berani angkat muka di hadapan Allah sebab malunya kita dengan Allah. Kemudian Masya Allah, Allah bagikan kepada kita, kalau Allah sayang kita, disulitkan untuk melakukan kemaksiatan. Kita nak buat jahat, Allah susahkan. Kita nak buat maksiat, Allah susahkan. Dan yang ke-8, selebihnya saya tangguhkan insya-Allah, iaitu kalau Allah sayang kita, Masya Allah, Allah bagi kita husnul khatimah. Ini je harapan kita, tuan-tuan. Ini je harapan kita. Kita orang banyak salah dengan Allah, kita orang banyak dosa dengan Allah. Kita nak balik besok, kalau kita balik, kita mati besok, confirm kita bukan ahli syurga. Tapi satu jalan, kalau kita dapat husnul khatimah. Saya pernah bagi dekat ramai orang, siapa yang membaca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut satu hari 25 kali, riwayat Tabrani, kalau dia mati pada hari itu, saya dikira mati sebagai seorang yang mati syahid. Benda ni apa, tuan-tuan? Ni semua benda tanda kasih Allah. Allah sayang, Allah bagi. Lalu tak semua Allah pilih untuk husnul khatimah. Allah dah siap dah siapkan semua benda dah, tuan-tuan. Dah siap semua benda. Tapi semua benda yang Allah siapkan, apakah semua benda tu kita ambil? Tak. Ini yang dikatakan kehendak Allah. Kalau ikut, tuan-tuan, Abu Jahal masuk Islam lah. Sebab yang ajak Abu Jahal Nabi Muhammad. Allah, siapa Nabi Muhammad? Tapi Allah tak hendak. Saya baca wirid ni. Saya Alhamdulillah, daripada saya umur belasan tahun, orang tua saya pimpin saya dengan wirid ni. Alhamdulillah sampai sekarang. Almarhum orang tua saya, dia pernah pesan dengan saya. Dia kata, engkau kalau alim sekalipun, kalau engkau mati su'ul khatimah tak guna, dia kata. Dia pernah pegang tangan saya dan dia cakap benda yang sama. Kau kalau alim, dia kata, dalam dunia ni orang sanjung lah. Orang kata kau hebat, kau ceramah sedap, ayat Quran keluar dari mulut kau, hadis yang ada rawahu siapa, daripada takhrisnya tadi pada jalur mana. Tapi kalau kau mati husnul khatimah, apa guna, dia kata. Kalau kau mati su'ul khatimah, tak ada guna dia. Kita nak dapat mati husnul khatimah. Itu ulama ni sayang, apa dia buat, dia bagi kita. Nabi sayang, apa Nabi buat, Nabi bagi kita. Nabi dah tentu, tuan-tuan, husnul khatimah. Yang belum tentu kita. Saya baca 11 kali. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut.
Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Kita baca satu hari 25 kali. Saya beramal lepas maghrib 25 kali, lepas subuh saya baca 25 kali. Ya. Siapa yang mati pada hari itu dikira sebagai mati seorang yang mati syahid. Kita haraplah dengan Allah, ya Allah, rezekikan aku husnul khatimah. Ya. Lain tak ada apa dah tuan-tuan. Amal tak banyak, sembahyang sunat kita dah tak banyak, baca Quran kita sikit. Cuma minta Allah istiqamahkan kita beramal. Mudah-mudahan masya-Allah Allah kurniakan kepada kita akan kebaikan demi kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup kot setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Masya-Allah tabarakallah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jumpakan saya dengan tuan-tuan ya, pada masa yang akan datang. Kalau kita tak jumpa dalam dunia, kita mintalah dapat jumpa di yaumul akhirat dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang, tidak ada walaupun zaman itu masa yang huru-hara nafsi-nafsi ya. Cumanya kalaulah besok di yaumul mahsyar ya, tuan-tuan tengok saya dalam keadaan susah, tuan-tuan tengok saya dalam keadaan yang saqawa, saya susah dan saya jadi ahli neraka Allah. Tuan-tuan tolonglah bersaksi dengan Allah, tuan-tuan tolonglah cakap dengan Allah, ya Allah, aku pernah kenal orang ni, aku pernah berjumpa dengan orang ni. Ya Allah, keluarkanlah dia daripada neraka Engkau. InsyaAllah besok di yaumul akhirah, kalau saya nampak tuan-tuan dan saya tak susah dan saya akan jadi saksi untuk tuan-tuan. Ya Allah, aku pernah kenal orang ni, aku pernah jumpa orang ni. Mudah-mudahan kita harap dengan Allah di yaumul mahsyar besok kita dapat tolong menolong. Tuan-tuan tolong saya, jangan tuan-tuan tak tolong saya. Tuan-tuan tolong saya. Sebab kita kenal diri kita dan kita tahu siapa kita. Kita bukan orang yang hampir dengan Allah, kita bukan orang yang dekat dengan Allah. Kalau tuan-tuan tengok saya susah dekat sana, tuan-tuan tolong saya. Dan insya-Allah saya tengok tuan-tuan di sana, tuan-tuan mungkin tak susah kot. Buat tuan-tuan orang salah. Tapi jika sebaliknya, saya akan cakap dengan Allah, ya Allah, aku kenal dia, aku pernah jumpa dia, tolonglah ya Allah. InsyaAllah. Adik setakat ini saya pertemuan dengan tuan-tuan. Dan akhir kalam, ada dua perkara yang saya nak nyatakan di masjid ini. Yang pertama, insyaAllah kami di madrasah pada 7 hari bulan 12 kami akan buat camp cuti sekolah, dan kami buka kepada seluruh masyarakat Islam. Dan camp cuti sekolah ni adalah kali yang ke-13 kami buat.
Jadi camp ini masya-Allah kami tidak wajibkan apa-apa bayaran kepada peserta. Memang saya buat setiap tahun macam ni. Kami tak minta apa-apa. Cuma kami meminta sumbangan ikhlas saja daripada keluarga. Jadi program ni berjalan selama 2 minggu. 2 minggu, iaitu khusus kepada penghafalan Al-Quran dan program-program lain. Jadi insya-Allah jika ada kawan dan sahabat jamaah yang nak bersama-sama dengan kami anak-anak dia, bolehlah pada 7 bulan 12 selama 2 minggu. Dan tuan-tuan tolong doakan program itu berjalan dengan baik. Program tersebut orang akan tanya, Ustaz tak ada minta apa-apa langsung? Ya, RM1 pun saya tak minta, tapi tuan-tuan bolehlah memberikan sumbangan ikhlas dalam program tersebut. Jadi macam mana tu Ustaz? Ikutlah. Tuan-tuan nak bagi RM1, tuan-tuan nak bagi RM10, tuan-tuan nak bagi RM100, tuan-tuan nak bagi RM1000, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tak nak bagi langsung pun tak ada masalah. Siapa yang sponsor program tersebut? Tak ada siapa-siapa tuan-tuan selama 13 tahun. Kami buat ini secara ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Atas kerana nak bantu orang lain dan atas kerana kami nak minta redha Allah, tu je. Kita nak redha Allah, kita nak Allah sayang kami, kita nak supaya Allah beri rahmat kepada kami. Jadi alhamdulillah makan kami masak dan penginapan kami siapkan, tetapi tak selesa manalah. Tak adalah selesa mana, dan alhamdulillah setiap tahun peserta alhamdulillah dalam lingkungan 700 orang lelaki-lelaki dan perempuan. Jadi kami bersyukurlah kepada Allah kerana kami telah dibenarkan oleh Allah untuk melaksanakan program ini selama 13 tahun. Bermaknanya Masya Allah, Allah masih berikan kami ruang untuk buat baik. Dan program ni tuan-tuan, kalau ikut segi kertasnya memang susah nak buat. Dengan kami tak wajibkan apa-apa yuran, dengan peserta yang ramai, atas kertas dia susah. Tapi pada Allah dia tak ada benda susah. Pada Allah tidak ada yang mustahil. Kalau saya fikir mustahil tuan-tuan, tak minta duit, tak minta apa, makan saya masakkan semua, mustahil. Dan tak ada pun orang sponsor, badan korporat ke apa ke, tak ada siapa-siapa bagi sponsor. Kalau ikut segi kertasnya susah. Rupanya kalau kita pandang pada Maha Pencipta, Khalik Allah, tak susah. Inna ma'al usri yusra. Itu satu. Keduanya, insya-Allah pihak madrasah akan memasang semula kipas besar seperti mana masjid tuan-tuan ni. Jadi kita akan pasang dengan kos 25,000. Jadi saya bukalah ruang kepada jamaah sini. Kalau nak membuat amal jariah untuk membeli kipas tersebut, saya berhajat untuk memasang sebelum daripada program tersebut, 7 hari bulan 12 tu. Kalaulah kita dapat dana yang cepat, kami akan dapat pasang cepat dan dapat memberi kemudahan kepada semua orang yang ada pada masa itu. Tak rugi pun tuan-tuan. Kalau dalam hadis ada disebut tentang siapa yang menerangkan rumah Allah, nescaya besok kubur dia terang. Jadi tak ada hadis pasal kipas ni. Hadis pasal kipas ni tak ada. Tapi hadis pasal terang rumah Allah ada. Kita haraplah kita sejukkan rumah Allah. Moga-moga kubur kita sejuk. Dah. Kita buat je masa dalam dunia ni, apa peluang yang kita boleh buat, kita buat. Sebab kita nak harap sana je. Sini tak apa tuan-tuan. Sana. Jadi itu daripada saya.
Dan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang hadir kerana tak bosan-bosan bantu madrasah kami. Itu yang saya katakan, segi akalnya madrasah kami telah lama tutup. Akalnya, tetapi pada Allah tidak. Kenapa pula Ustaz? Tuan-tuan pun sedia maklum yang mana madrasah kami juga tak ambil apa-apa yuran bulanan. RM1 pun tak minta. Pelajar kami tak ramai tuan-tuan, 200 orang, 220, kadang-kadang turun 180. Alhamdulillah, kami tak wajibkan apa-apa bayaran bulanan. Kalau segi akal ya, tutup dah tuan-tuan. Kan? Guru lagi dah, guru tak payah gaji. Ada siapa nak ngajar sekarang tak ada gaji tuan-tuan? Tak ada orang nak ngajar tak ada gaji. Tapi alhamdulillah tempat saya kalau tuan-tuan nanya gaji berapa, dok tahu. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang saya wi, kadang-kadang saya tak wi. Kenapa ustaz tak bagi? Tak ada. Bila tak ada, tak wi ya. Ada, kita sama-sama pakai. Tak ada, kita sama-sama tak. Macam itulah. Tapi mati tak? Tak mati lagi. Alhamdulillah. Allah masih wi makan, boleh wi lagi rezeki, makan nasi dagang lagi, tak mati lagi. Alhamdulillah, madrasah kami dah berjalan tahun ini 36 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuan-tuan datang madrasah, tuan-tuan boleh tanya, oh, Ustaz dapat kot daripada PPZ. Tuan-tuan tanya. Kalau saya ada rekod sumbangan tahunan atau bulanan daripada Pusat Zakat Selangor dan sebagainya, tuan-tuan tengok tanya. Pernah satu hari Masya Allah, adik kepada Sultan Selangor datang berjumpa dengan saya tuan-tuan. Tuanku Putri datang secara peribadi jumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz, Masya Allah, kalau Ustaz nakkan zakat, Ustaz boleh beritahu saya dan saya akan cop surat Ustaz, cop istana dia. Sampai sekarang saya tak pernah minta tuan-tuan. Hampir dah 7 tahun, 5 tahun kot saya jumpa dengan Tuanku Putri. Dia datang ke madrasah, sampai sekarang saya tak pernah minta. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Siapa yang serah bulat-bulat dengan Allah, Allah cukupkan. Saya ingat guru saya pesan, kalau kamu bergantung dengan harta dunia akan kurang. Makin lama makin kurang. Bila kurang takut tak tuan-tuan? Takutlah. Kalau kamu bergantung dengan orang yang kaya, dia akan mati. Kalau dia mati, takutlah. Tapi dia pesan, bergantunglah kepada yang tidak mati-mati. Siapa yang tidak mati-mati? Allahu. Jadi tuan-tuan tolong doakan saya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan saya sampai saya mati buat kerja ni. Baik, setakat itu saja daripada saya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami ke hadrah-Mu, Ya Allah. Tangan yang penuh dengan dosa dan maksiat, tangan yang penuh dengan kekotoran dan kekejian ini, Ya Allah. Kami mohon ampun, kami mohon maaf kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami mengaku atas setiap kesalahan kami dan dosa kami ke hadrah-Mu, Ya Allah. Maka kasihanilah kami, Ya Arhamar Rahimin. Kami tidak mahu kami balik ke hadrah-Mu dan kami mati dalam keadaan kami bawa dosa dan maksiat kami bertemu dengan Engkau, Ya Arhamar
arhamar rahimin. Matikan kami dalam keadaan yang bersih ya arhamar rahimin, seperti mana orang yang telah membersihkan jasad kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, rezekikan atas kami husnul khatimah, selamatkan kami daripada fitnah sakaratul maut, mudahkan kami ketika sakaratul maut ya Allah, rezekikan atas kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.